Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-8, siri yang ke-9 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita akan membaca sedikit daripada perjalanan alam-alam yang telah kita tempuhi dan kita masih lagi berada membicarakan berkenaan tentang alam roh daripada buku Mahsyar, Something to Remember, daripada buku Mahsyar karangan Ustaz Faris, yang mana walaupun gaya bahasanya santai namun ianya padat daripada rujukan Al-Quran, tafsiran para ulama dan juga hadis serta penulisan para ulama yang terdahulu. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya nampak dorangan TikTok ada Rahimah dan juga Permata Hati, hamba Allah. Di FB pula ahlan-ahlan Bunga Lawang, Kamiza Muhammad Amil, Nur Aini Muhammad Tab, Zainun Abdul Rahman, Ummi Zaihadi, Kamiza Muhammad Amil, Kamaria Kamaruz Zaman, Fauzan Muhammad, Izzi Ais, Zainun Hadi, Ija Rahman, Aziza Iza, Bunga Lawang, Saadia Muhammad Arifin, Fitri Fitrah, kemudian Safia Sapian, Zaliha Kamaruddin, Nursiah, Ayu Muhammad, Syed Ahmad, Zuraida Siddiq, Rabiha Abdul Ghani, Sabaria Surin, dan juga Fatimah Cik Mat, Saadia Muhammad Arifin, Wajina Sikun, Jamilah Zainal Abidin, Rokia Uthman, Samantha, dan juga Fatimah S, Jamilah Bunga Lawang, Angah HN, Hajarah Zai, Amida Rauda, Leti Ampel, Ina Azman, Mar Haninani, Nurul Hidayah, Sharifah Sim, Nurizita Arifin, Rohaya Abdul, Cik Mas Syarif, Siti Zawiyah, Nurini Mustafa, Luqman Hakim, Usman Dahlan, Dipah Miko, serta Ruzi Ahmad Isa, Al-Fakirah Nani, Siti Hajar, Kak Langsu, Fidah Hanim, Roslina, Masya Allah, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Adakah suara saya jelas? Kalaulah jelas, mohon komen jelas daripada mana. Sambil itu kita sama-sama perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Mohon sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kita nak sambung pembacaan daripada buku Mahsyar siri yang ke-48. Semalam penulis telah berkongsi kepada kita ayat yang ke-185 daripada surah yang ketiga Ali Imran, di mana Allah menyebut bahawa wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan bagi orang yang mudah terpedaya. Maka realitinya kehidupan kita penuh pada waktu itu dengan unsur, dengan perkara
yang menjadikan kita lalai daripada kehidupan kita yang sebenar, iaitu kehidupan akhirat. Segala yang berada di sekeliling kita, Allah nak menguji manusia. Adakah dengan ujian yang ada di dunia ini dia masih lagi ingat Allah, ataupun pada waktu itu dia lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita bukanlah dituntut nak tinggalkan semuanya, sebab Al-Quran sebut pada waktu itu anak-anak juga adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Firman Allah, sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu adalah ujian. Di dalam surah Al-Anfal. Allah juga sebut di dalam surah Al-Munafiqun, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah menjadikan kamu lalai daripada mengingati Allah, harta dan anak-anak kamu. Lalu ujian dan perkara ini bukanlah maksudnya perlu ditinggalkan. Kita bukannya disuruh untuk melarikan diri daripada ujian, tetapi bagaimana kita nak didik diri kita, hati kita, walaupun dengan kesibukan dunia, walaupun dengan kesibukan keluarga, kita masih lagi ingat kepada Allah, tidak lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan ujian, bukanlah untuk kita tinggalkan. Sebab itu Nabi SAW bersabda, la rahbaniyah, tidak ada lagi kehidupan rahbaniyah, kehidupan umpama rahib di dalam umat ini. Cumanya kita diingatkan untuk sentiasa ingat Allah walaupun dengan pelbagai ujian yang berada di sekeliling kita. Sebab itu semalam kita telah baca pada perenggan yang terakhir, muka surah 47, penulis ingatkan dalam kita nak mengejar pada waktu itu apa yang kita buat dalam kehidupan kita, jangan menjadikan kita lalai daripada tujuan utama akhirat kita. Jangan kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini dibawakan ayat yang lain, ayat daripada surah At-Takatsur yang berada pada penghujung juz yang ke-30, bermula daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Jom kita lihat. At-Takatsur adalah surah yang ke-102. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita tentang perkara-perkara yang melalaikan manusia. Maka firman Allah, alhaakum at-takatsur, kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal kebajikan, daripada mengerjakan perkara-perkara yang Allah suka. Apa yang melalaikan manusia? Oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan juga pengaruh dalam kurungan. Lalu semua benda ini kalaulah pada waktu itu menjadikan kita lalai daripada ingat Allah, bahaya. Hatta anak-anak, keluarga, pengaruh pada waktu itu adalah bahaya. Lalu tujuan Allah jadikan dunia untuk kita adalah bagaimana dengan segala ujian yang berada di sekeliling kita, kita tetap cuba untuk mengutamakan Allah. Bagaimana kita boleh berfikir dengan anak-anak dan keluarga boleh menjadikan aku mendekatkan diri dengan Allah. Dengan harta yang Allah bagi boleh menjadikan aku mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu para sahabat tidak disuruh oleh Nabi untuk tinggalkan pada waktu itu seluruh harta mereka. Tidak disuruh untuk ditinggalkan oleh Nabi berterusan keluarga mereka. Sebab ujian bermaksud pada waktu itu apa yang kita ada tidak menjadikan kita lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan kewujudan keluarga, jawatan mungkin, harta dan sebagainya. Maka firman Allah, alhaakum, telah dilalaikan kamu, at-takatsur, perbuatan berlumba-lumba pada harta, pada keluarga, pada pengaruh, jawatan dan sebagainya. Sampai bilakah ujian kelalaian ini akan ada? Firman Allah, hatta
zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke alam kubur. Lalu sepanjang kehidupan kita di dunia, seluruh yang berada di sekeliling kita akan cuba distract kita, mengalihkan perhatian kita daripada mengingati Allah, mengenal Allah, mengutamakan Allah. Maka sebab itu kita kena belajar untuk mengutamakan Allah, belajar untuk mengingati Allah, belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan apa jua ujian yang ada pada sekeliling kita. Maka Allah ingatkan dengan tegas, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Firman Allah, sehingga kamu masuk ke kubur, kamu akan dilalaikan. Jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak akibat yang buruk semasa hendak mati. Maka inilah ujian demi ujian yang Allah datangkan dalam kehidupan, supaya Allah nak lihat adakah manusia masih lagi mengingati Allah, masih lagi mengutamakan Allah, ataupun manusia terlalai dalam keadaan dia sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua yang kita nak baca pada petang ini, asyik ingat pagi je, adalah pada suratul An'am. Suratul An'am, surah yang ke-6, pada ayat yang ke-32. Jom kita lihat ayat yang ke-32. Maka firman Allah pada ayat yang ke-32 surah yang ke-6, firman Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Firman Allah, dan tidaklah dinamakan kehidupan dunia. Apakah fungsi dunia? Melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Itulah tujuan dunia. Dunia menjadikan pada waktu itu kita lalai. Dunia pada waktu itu menjadikan kita terhibur. Namun sebenarnya ianya adalah sementara. Tapi bukanlah pada waktu itu kita nak tinggalkan semuanya. Kita tak boleh lari daripada diuji. Kadang-kala pada waktu itu sesuatu yang Allah berikan kepada kita hakikatnya adalah jambatan lebih cepat untuk kita beroleh akhirat kita, untuk kita beroleh akhirat kita. Kalaulah pada waktu itu semua orang lari daripada ujian ataupun daripada keadaan. Sebab itu ada satu kata-kata yang menarik yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, ada dalam Kitabul Hikam, yang mana secara jelas perkataan bahasa Arabnya saya tidak ingat, yang mana beliau menulis, seseorang yang pada waktu itu meninggalkan keadaan yang Allah telah tentukan untuk dia, maka sebenarnya itu pun hakikatnya adalah satu tipu daya. Kadang-kala Allah ada letakkan seseorang pada jawatan yang tertentu dan dianggap tak naklah ini, tinggalkan. Ataupun Allah pada waktu itu beri kepada dia nikmat harta yang banyak, dan pada waktu itu dia fikir ini semua dunia, tak naklah, dia pun tinggalkan. Ataupun Allah bagi kepada dia keluarga, pada waktu itu dia kata tak naklah keluarga ini ujian, dia pun abaikan keluarga. Maka meninggalkan keadaan yang Allah telah tetapkan kita dalam keadaan sebenarnya semua ini adalah jambatan untuk beroleh akhirat kita. Dengan keluarga kita boleh dapat keridaan Allah. Bila kita didik, kita bimbing, kita bersama keluarga, mendekatkan mereka juga kepada Allah. Dengan harta, pada waktu itu kita boleh menjadikan ianya jambatan untuk akhirat kita. Bila kita gunakan harta pada perkara yang Allah suka, elakkan daripada digunakan pada perkara yang Allah murka. Begitu juga dengan jawatan. Para Nabi ada juga yang memiliki jawatan, para sahabat ada juga yang memiliki jawatan, tetapi mereka gunakan jawatan mereka pada perkara yang Allah suka. Begitu juga apa jua situasi yang kita berada, maka bukanlah untuk diabaikan, ditinggalkan, tetapi sepatutnya menjadi perantaraan untuk beroleh keridaan Allah, menjadi jambatan untuk akhirat kita.
Maka kata penulis, lalu tujuan Allah mengambil penyaksian daripada kita ketika mana kita berada di alam roh sebelum kita dilahirkan ke dunia adalah supaya pada hari kiamat kelak kita tidak ada lagi alasan. Kan manusia suka beri alasan. Manusia suka beri alasan, ya Allah tak ingatlah, ya Allah terlupa, ya Allah tak tahu. Maka sebab itu Allah ingatkan berkali-kali dalam Al-Quran. Allah cerita tentang keadaan yang bakal berlaku. Allah cerita tentang kematian, tentang syurga, tentang neraka, tentang perjumpaan dengan Allah. Allah cerita semua supaya manusia tidak ada alasan yang pada waktu itu dia lupa. Manusia tidak ada alasan yang pada waktu itu dia ikut-ikut nenek moyang dia semata-mata. Sebab itu disebutkan di sini, maka Allah telah ambil penyaksian daripada kita ketika mana di alam roh, semua kita. Yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis dan juga Al-Quran sebutkan di dalam suratul A'raf pada ayat yang ke 172. Apakah tujuan Allah ingatkan kepada kita perjanjian tersebut? Kata penulis, supaya kelak kita tidak beralasan sebagai orang yang lalai, iaitu alasan kita tidak tahu. Lalu tak ada alasan dah kelak. Kenapa buat macam ni? Ya Allah, aku tak tahulah kena buat macam ni. Ya Allah, aku tak tahulah kena jadi hamba. Ya Allah, aku tak tahulah kena mencari keredaan-Mu. Maka dah tak ada alasan. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, Masya Allah, Tabarakallah, saya nampak banyak nama-nama yang kali pertama di ruangan komen. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka tujuan Allah ingatkan kita tentang perjanjian ini, yang mana kita pun tak ingat perjanjian tersebut. Allah ingatkan kita. Kemudian dibawakan pada waktu itu tafsiran Abdullah bin Abbas, bilakah perjanjian ini berlaku, dan kemudian dibawakan pandangan daripada As-Surri rahimahullah, yang mana perjanjian ini berlaku sebelum manusia dihantar ke dunia. Bagaimana Allah bertanya, manusia mengaku, bahkan manusia bersaksi bahawa mereka mengaku Allah adalah Tuhan. Yang pertama, supaya manusia tak ada alasan yang dia tak tahu. Kan tu alasan yang paling mudah. Kenapa buat macam ni? Tak tahulah. Itu, tapi alasan tak tahu tak diterima pada hari kiamat kelak. Ahlan-ahlan, terima kasih Ana, terima kasih jazakillah khairan yang berada di TikTok. Dan yang kedua, Allah ingatkan kita tentang perjanjian ini supaya pada waktu itu kita tidak mengatakan yang kita ikut nenek moyang kita dan hanya mengikuti mereka semata-mata. Dan ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah dan juga dalam surah Az-Zukhruf, tak silap. Pada waktu itu manusia beralasan, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Ya Allah, macam ni lah kami jumpa nenek moyang kami. Nenek moyang kami buat macam ni, maka kami pun ikut. Maka alasan ikut-ikutan tidak diterima oleh Tuhan. Sebab manusia Allah dah bekalkan dengan roh yang sebenarnya menyukai kebaikan. Manusia Allah dah bekalkan dengan fitrah yang sebenarnya dia inginkan kebaikan. Tapi kalaulah dia tidak jaga roh dia tidak jaga fitrah dia utamakan nafsu dia, dan nafsu akan menarik unsur-unsur yang tak baik, was-was dan bisikan daripada syaitan dan sebagainya, maka itu menjadikan manusia dia membuat pilihan yang salah. Terima kasih banyak-banyak Ana, terima kasih, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Maka Allah ingatkan kita tentang perjanjian ini supaya tak berlaku salah satu daripada dua. Alasan tak tahu dan alasan yang kita sekadar ikut-ikutan sahaja terhadap orang-orang yang terdahulu daripada kita. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, muka surat 49. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Okey, ada masalah kepada live saya?
So saya baru perasan Tsunami kata bermasalah. Okey, ada masalah kepada live saya di FB. Kalaulah jelas, mohon sahabat-sahabat seorang dua komen jelas. Mohon sahabat-sahabat seorang dua komen jelas, dorongan komen dan jelas daripada mana, supaya boleh teruskan. Di TikTok so far tak ada masalah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama. Kita sedang membaca buku berkenaan tentang alam roh. Alin kata jelas, Zainab Mahmud pun jelas, dan juga seorang lagi. Okey, 3 orang. Saadiah Fakirah Nani jelas. Okey. Sebab saya risau ada masalah pada line saya. Sebab saya jarang tengok ruangan komen. Okey, lalu kita lihat muka surat 49. Sebab itu kata penulis, pada hari kiamat kita semua tidak boleh berhelah. Oh, tak boleh nak berhelah. Innallaha alimun bizatis sudur. Firman Allah, Allah tahu semua benda yang dalam hati kita. Kita nak berhelah kat dunia mungkin boleh. Mungkin boleh. Itu pun kadang-kala kalau ada orang yang pandai baca reaksi, dia tahu kita sedang membongak, membohong dan sebagainya. Itu kat dunia. Tapi dekat hari akhirat, kita tak boleh nak berhelah. Tak boleh nak berhelah. Allah tahu segala-galanya. Tidak ada apa-apa yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Apa yang hati sembunyikan, Allah tahu. Maka kita tak boleh nak berhelah. Itu pun manusia tetap cuba nak berhelah. Itulah manusia. Itulah sikap manusia. Dia berhelah, beralasan. Sebab itu kita nak elakkan agar kita tidak menjadi orang yang beralasan kelak di hari akhirat, dengan kita ambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, hamba Allah, daripada kehidupan dan peluang yang Allah berikan lagi. Kata penulis, Allah tidak menerima alasan ini. Allah tak terima. Kalaulah kita kata, ya Allah aku tak tahu, Allah tak terima alasan ini. Kerana setiap daripada anak Adam telah bersaksi, maksudnya telah berjanji sebelum lahirnya mereka ke dunia, bahawa hanya Allah yang mereka sembah dan tidak ada selain daripada Allah. Kita dah berjanji. Kita dah berjanji. Banyak orang kata, kalau kita berjanji kenapa kita lupa? Sahabat-sahabat ambil contoh. Cuba bayangkan, kalaulah kita sedang berada dalam situasi yang sukar. Mungkin masing-masing situasi yang paling suka berbeza-beza. Ada orang situasi yang paling suka adalah waktu COVID baru-baru ni. Ada orang situasi dia paling suka adalah ketika mana dia sakit, ketika mana nak dibedah. Ada orang situasi dia suka mungkin ketika mana dia berada pada keadaan yang paling teruk dalam kehidupan dia. Cuba kita ingat, setiap orang ada situasi dia, cuma dah lupa. Ketika mana kita berada pada situasi yang sukar, kebanyakan orang dia ada buat pelbagai janji pada Allah. Pelbagai janji kita buat. Itu perjanjian. Kita buat, ya Allah, kalaulah engkau sembuhkan aku, ya Allah, aku jaga solat contoh. Ya Allah, kalaulah engkau sembuhkan aku tinggalkan maksiat ni. Ya Allah, kalaulah engkau buka jalan kehidupan aku sewaktu COVID ni, aku akan buat begini. Macam-macam kita janji. Ketika mana susah, sukar, kesempitan, tak ada jalan keluar. Tapi banyak orang, walaupun ketika mana dia dah janji dengan pelbagai janji pada Allah, banyak orang tak tunaikan pun. Banyak orang tak tunaikan. Dalam keadaan dia ingat janji tersebut, banyak orang tak tunaikan. Inilah ujian dunia yang kita berada. Menjadikan pada waktu itu cabaran dia, kita ambil ringan, kita rasa masa masih panjang, peluang masih ada. Lalu bayangkan manusia yang pada waktu itu dia dah lupa perjanjian dengan Allah, namun Allah ingatkan semula. Berapa banyak yang pada waktu itu ambil berat tentang perjanjian tersebut. Banyak orang tak ambil berat. Manusia berjanji dan kebanyakannya pada waktu itu tidak ambil berat dengan perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata penulis, walaupun manusia tidak ingat akan penyaksian tersebut, ia tidaklah bererti perkara itu tidak pernah terjadi. Adakah engkau masih ingat lagi bagaimana keadaan engkau pada hari pertama lahir ke dunia? Kita ingat tak waktu kita lahir? Tak ada yang ingat.
Adakah pada waktu itu kita lahir dalam keadaan menangis ataupun ketawa? Lahir-lahir senyum ataupun menangis? Selalunya bayi menangis. Tidak ingat. Tetapi ianya bukanlah bererti tak jadi. Banyak orang kata, betul ke kita pernah buat perjanjian dengan Allah? Aku tak ingat pun. Tidak ingat bukan bererti tidak pernah terjadi. Banyak benda dalam kehidupan kita lupa, tapi sebenarnya benda itu berlaku dalam kehidupan kita. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kalaulah rasa bermanfaat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Sebab itu kata penulis di dalam suratul An'am, Allah menceritakan keadaan manusia yang dibangkitkan bersama dengan mereka yang mensyirikkan Allah. Lalu orang yang mensyirikkan Allah ni ni Allah cerita real akan berlaku pada hari kiamat, walaupun benda ni belum berlaku. Maka Allah cerita, kita boleh buka Al-Quran ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Okey, ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Maka firman Allah menceritakan yang mana mereka ni mensyirikkan Allah. Dan ketika mana Allah bangkitkan pada hari kiamat, kerana takut melihat azab Allah, kerana takut melihat penyiksaan Allah, mereka sanggup menipu yang mengatakan mereka tak pernah mensyirikkan Allah, kami tak pernah buat pun dosa tersebut ya Allah. Sebab orang yang mensyirikkan Allah, tertutup peluang dia untuk masuk ke dalam syurga Allah. Maka Allah ceritakan firman Allah, wa yawma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lilladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun. Firman Allah, dan ingatlah pada hari kiamat kami akan himpunkan mereka semuanya. Allah kumpulkan semua manusia, kita pun ada, orang sebelum kita pun ada, orang selepas kita pun ada, semua manusia akan kumpul di satu tempat. Kemudian firman Allah, kemudian kami akan berfirman kepada orang-orang yang telah menyekutukan kami, aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun, di manakah benda-benda yang dahulu kamu menjadikan mereka sebagai sekutu bagi Allah? Mana dia sembahan-sembahan kamu? Mana dia benda yang kamu sekutu dan syirikkan Allah dengan dia? Lalu apa yang berlaku? Kerana terlalu takut melihat kemurkaan Allah, azab siksaan Allah, apa yang manusia akan pada waktu itu katakan? Maka firman Allah pada ayat yang ke-23 surah yang ke-6, thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Firman Allah, kemudian tidaklah ada lagi akidah kufur mereka selain daripada mereka akan menjawab dengan dusta, wallahi, demi Allah, siap bersumpah lagi, wallahi, demi Allah Tuhan kami, ma kunna musyrikin, kami langsung tidak pernah menjadi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kami tak pernah pun ya Allah. Bila masa kami syirikkan Allah, kami tak pernah. Lalu manusia cuba nak berhilah, cuba nak berbohong, cuba nak mendustakan apa yang mereka pernah buat. Sebab itu dalam buku ni tak ada, tapi dalam ayat berikut dalam surah Al-An'am, maka Allah ingatkan pada ayat yang ke-24, unzur, lihatlah, kaifa kadzabu ala anfusihim, bagaimana mereka mendustakan diri mereka sendiri. Adakah kita nak jadi macam tu? Padahal Allah dah bagi banyak peluang kat dunia. Kita nak cuba lagi berbohong pada hari kiamat. Padahal kita ingat tugas kita dekat dunia. Kita ingat bahawa benda ni memang kita kena buat. Ada benda yang kita kena tinggalkan, tapi kita tetap buat. Kenapa? Adakah kita nak menjadi dalam golongan ini? Kelak bila Allah tanya, kau buat tak benda ni wahai Umar? Tak pernah buat. Padahal buat. Maka adakah kita nak menjadi golongan yang Allah kata, tengok bagaimana mereka mendustakan perbuatan mereka sendiri? Padahal tak boleh terlepas, tak boleh nak berhelah, tak boleh nak menipu Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Sebab itu kata penulis, kita tak nak jadi macam golongan seperti ini.
Lihatlah muka surat 50. Orang ini yang Allah kumpulkan bersama golongan musyrikin, dan apabila ditanya, mereka sanggup bersumpah tidak berbuat syirik. Hari ini dapat kita lihat ramai yang berbuat syirik, tetapi ada di antara mereka yang tak sedar bahawa mereka berbuat syirik. Apabila ditegur dan dinasihati, mereka mengatakan mereka tidak melakukan kesyirikan. Semoga Allah terus menjaga dan melindungi kita semua agar tetap dalam agama Islam ini, dan kita semua dimatikan nanti dalam keadaan sebagai seorang Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat belajar sesuatu daripada tajuk perjanjian yang telah dilupakan. Esok kita mula masuk kepada sabdaan Nabi, al-arwah junudum mujannadah, roh seperti satu pasukan yang berbaris. Apakah maksud sabdaan Nabi, roh seperti satu pasukan yang berbaris? Ini adalah tajuk yang kita akan sambung esok insya-Allah. Kalaulah sahabat-sahabat yang baru join rasa bermanfaat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kita jumpa esok pagi jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran. Mudah-mudahan adanya manfaat. Dan esok jam 6 petang seperti biasa dalam program Mahsyar insya-Allah. Terima kasih semua. Mudah-mudahan adanya manfaat untuk saya dan setiap daripada kita. Jazakumullahu khairah. Jumpa lagi insya-Allah.